forget to subscribe my channel Hang Duk Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar Datuk Lokman bidas Isham Jalil. Apa Isham Jalil cakap? Jadi baruah DAP Punca UMNO terus ditolak Melayu dakwa Isham. UMNO terus menerima penolakan orang Melayu kerana parti yang selalunya memperjuangkan Melayu dan Islam sudah tersasar dan rela menjadi baruah DAP dakwa Isham Jalil. Okey, mari kita dengar respon balas daripada Datuk Lokman Adam. Dia akan komen macam biasa. Saya nak mengulas kenyataan yang dikeluarkan oleh Isham Jalil. Belum sempat saya nak ulas, tuan-tuan. Kenyataan beliau yang mengatakan bahawa saya ni baruah DAP. Orang UMNO ni baruah DAP. Belum sempat kita ulas. Hari ni tuan-tuan, Allah Ta'ala tunjukkan gambar siapa sebenarnya baruah tu dan siapa sebenarnya baruah Din Tompok dan baruah bersatu. Hari ni saudara telah bocor satu gambar. Satu gambar Isham Jalil mengadakan pertemuan dengan orang kanan Tun Dr. Mahathir, iaitu Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan, suami kepada Umi Umi Aida. Tapi yang sedapnya bila gambar ini ditularkan oleh netizen, saudara, Isham Jalil terus membuat satu video. Dan dalam video ini dia mengesahkan, bukan sekali dia jumpa. Patutnya dia boleh menafikan ke, dia boleh kata apa ke, kan, terserempak ke apa ke, orang boleh percayalah ini kebetulan. Bukan kerana dia ni baruah kepada Atuk ataupun memang ada hubungan dengan pemimpin bersatu ataupun dengan hubungan dengan parti GTA ataupun Pejuang. Tetapi dia kata dia sudah beberapa kali, sudah banyak kali dia kata berjumpa dengan Khairuddin Abu Hassan. Saya rasa sebelum ni saya ada sebut bahawa orang yang di sebelah sana, musuh-musuh kita, baik Khairi Jamaluddin, baik Hamzah Zainuddin, baik Khairuddin Abu Hassan, kemudian siapa lagi, Muhyiddin, banyak yang cuba mendekatkan diri, mengadakan pertemuan dengan orang-orang yang kononnya mereka ni orang Datuk Seri Najib Tun Razak. Padahal tidak ada kaitan, tuan-tuan. Mungkin mereka ni, Isham ni pernah bekerja dengan Datuk Seri Najib. Tetapi apa yang dia buat hari ni atas kapasiti beliau sendiri tak ada kaitan langsung dengan Datuk Seri Najib Tun Razak. Dan hari ini alhamdulillah Allah Ta'ala sesedara telah mendedahkan. Dia duk kata kita ni baruah DAP. Hari ini Allah Ta'ala tunjukkan siapa baruah kepada Mahathir dan siapa baruah kepada Muhyiddin Yassin. Keluar gambar tu. Jadi malam ni kita akan jawab satu persatu apa yang diperkatakan oleh beliau dan apa juga yang diperkatakan oleh tokoh-tokoh politik yang kita dah sediakan soalan dan sebagainya. InsyaAllah sesiapa yang ada nak bertanya soalan, bolehlah naik ke TikTok dan kita boleh bersembang insyaAllah. Kenapa tadi Amir dah masuk, dia keluar balik? Okey, silakan. Ni mana TikTok bukan? Studio Studio, suara studio dulu. Okay, Tok. Saya tertarik dengan kenyataan Isham Jalil ni. Dia tak adalah tuju kepada individu dan sebagainya, tapi dia tuju kepada... Bila dia dah sebut komunikasi tu, fahamlah. Dan dia juga tuju seolah-olah macam UMNO ni, the whole UMNO ni adalah baruah DAP ni, Tok. Itulah saya cakap, belajar di Harvard tidak bererti seseorang tu dia mewarisi kebijaksanaan. Kalau dulu dia menyerang saya ni dalam politik ada musuh saya, kan? Kalau dia menyerang saya, menyerang batang tubuh saya, maka orang-orang yang turut marah dengan saya, contohnya lah kita ni banyak balun pengkhianat parti. Orang-orang Isyamuddin, orang-orang Khairi Jamaluddin, orang-orang Syaril Hamdan, kan? Orang 2-3 orang lain yang Musa dan sebagainya. Sudah pasti dia akan dapat sokongan daripada puak-puak ni yang masih berada dalam UMNO. Tetapi bila dia mula menyerang
mengatakan bahawa UMNO ini barua kepada DAP. Dia telah melibatkan orang-orang yang seluruh UMNO ni akhirnya akan kembali mempertahankan parti. This is a very stupid move made by Hisham Jalil. Bagi saya tak bijak lah, kan? Kita kena faham bahawa apa yang berlaku dalam pilihan raya umum yang ke-15 ialah keputusan rakyat. Sebelum tuanku titahkan supaya BN bekerjasama dengan PH, rakyat yang telah menitahkan tak nak bagi sesiapa pun menang. Dia tak bagi BN menang, dia tak bagi PH menang, dia tak bagi BN menang. Tak ada pemenang. Bila tidak ada pemenang, barulah tuanku menitahkan supaya PN kerjasama dengan PH. PN tak nak, angkuh, sombong. Maka akhirnya BN dititahkan untuk bersama dengan PH. Kita bentuk kerajaan, Datuk Seri Anwar angkat sumpah, dan kemudian kita disertai oleh keseluruhan 18 parti politik membentuk 148 kerusi dalam kerajaan baru, di mana 76 daripadanya orang Melayu Islam, 72 daripadanya bukan Melayu Islam. Kalau pada ketika November lepas, Muhyiddin dan Haji Hadi memikir tentang soal Islam dulu, memikir tentang soal Melayu dulu, dia terima kerjasama dengan PH, maka kita akan ada 103 orang ahli parlimen Melayu Islam dan hanya 53 Melayu Islam. Jadi hari ini Hisham Jalil ni patut sedar bahawa orang yang dia kata nakkan Melayu Islam ini, orang ni lah yang menolak penyatuan orang Melayu Islam. Kalau misalnya pada pilihan raya yang lepas, Muhyiddin 74 kursi ni bersama dengan Datuk Seri Anwar, mereka ada jumlah ahli parlimen Melayu Islam yang cukup ramai. Ahli parlimen Melayu Islam begitu kuat. Dan kalau ketika itu kita pula ditawarkan untuk bersama dengan kerajaan tersebut, lagilah bertambah kuat. 103 campur lagi 26, maknanya ada 126 orang ahli parlimen beragama Islam, dan ada 57 orang ahli parlimen yang bukan beragama Islam. Sangat kuat, Tapi siapa yang menolak penyatuan Melayu ini? Jangan lupa Hisham Jalil, kita pernah bagi peluang untuk penyatuan Melayu. Bukan kita tak nak penyatuan Melayu ni. UMNO lah yang telah menghulurkan tangan kerjasama dengan PAS, Muafakat Nasional. Kita buat tanda tangan piagam Muafakat Nasional. Hisham Jalil pun ada di situ ketika itu. Tetapi siapa yang mengkhianatinya? Siapa yang dah bekerjasama dengan kita, dah tanda tangan piagam Muafakat Nasional, sudah pun bertahaluf siasi, belum sempat nak bertahun, mereka sudah bertahun dengan Bersatu. Mereka sudah membentuk, menyertai Perikatan Nasional, walaupun Tuan Ibrahim Tuan Man berulang kali menafikan. Dia kata tak betul, PAS tak ada menyertai Perikatan. Tup. Bila daftar saja bocor, PAS memang menyertai. Jadi bukan kita yang tolak kerjasama Melayu Islam ni. Kita dah pernah maafkan Muhyiddin, kita dah bagi dia peluang menjadi Perdana Menteri, kita bentuk kerajaan, angkat dia timbalan pun dia tak bagi kita. Menteri Kanan dia sapu 2, sedangkan ahli parlimen kita ada 42 orang ketika tu. Ahli parlimen dia ada 32. Itu pun 5 je yang betul-betul ahli Bersatu. Yang lain 16 dia curi daripada kita, 9 dia curi daripada PKR. Yang 5 orang tu pun menang atas tiket PKR juga. Bukan lambang Bersatu, lambang PKR. Kita dah maafkan dia, dia bully kita, dia bekukan duit kita, dia mainkan kita di Sabah, dia tikam belakang kita. Takkan kita nak bagi peluang pada orang yang telah memenjarakan Datuk Seri Najib ni? Yang memulakan angkara mendakwa Datuk Seri Najib dengan pendakwaan terpilih, mendakwa Datuk Seri Zahid dengan pendakwaan terpilih, ialah Mahathir, pengurusi Parti Bersatu tu.
Hari ini Mahathir di mana? Bersama dengan mereka. Takkan Hisham Jalil lupa. Hari ini bekas bos kamu sekarang ni berada di dalam penjara. Siapa yang letak dia di sana? Initiated by Mahathir. Mahathir ni siapa? Mahathir ni bos kepada Khairuddin Abu Hassan yang dia jumpa ni di pavilion. Dia tak ada rasa bersalah ke pada bosku? Dia khianati bosku begini. Kan? Ini yang sepatutnya dia fikirkan. Sama juga Muhyiddin Yassin yang meneruskan usaha untuk memenjarakan Datuk Seri Najib. Cuba juga nak memenjarakan Datuk Seri Zahid, tetapi gagal. Kan? Sekarang ni dia bersekongkol pula. Dia suruh PAS memujuk ahli-ahli Parlimen UMNO bagi membolehkan Dr. Samsuri diangkat menjadi Perdana Menteri. Di mana datang logik akalnya? Hari ini mereka cuma ada tak sampai 1/3 daripada jumlah. Ada 69. Hari ini mereka ni hanya ada 69 orang daripada 222. Macam mana mereka nak angkat Samsuri menjadi Perdana Menteri? Kalau kesemua macam Datuk Razlan Rafi kata, kalau semua ahli parlimen daripada Barisan Nasional daripada UMNO 26 orang menyokong pun masih tak cukup jumlah. Kalau daripada MCA 2 orang campur dengan MIC 1 orang pun sokong pun masih tak cukup jumlah. Baru 30, masih short lagi 11 orang. Di mana datang logiknya? Itu sebabnya saya haraplah hari ini saya menyeru supaya pihak parti kena ambil tindakan tegas. Kita tahu Hisham Jalil ni setiap kali dah dekat dengan mesyuarat MT, besok ada mesyuarat MT UMNO, dia akan lakukan provokasi, mengeluarkan kenyataan-kenyataan supaya dia dipecat. Memang betul. Dan memang betul parti membuat keputusan tak nak layan dia ni. Kita tak nak bagi apa yang dia nak. Biarlah dia jadi kokang mati beragan. Biar. Kita tak nak pecat dia. Tetapi saya rasa bahaya juga bila dah tular gambar beliau mengadakan pertemuan dengan Khairuddin Abu Hassan dan beliau kata itu bukan gambar baru. Ini bukan gambar baru dan dia kata dia banyak kali jumpa. This is very serious. Meaning there is a possibility that he is leaking a lots of information to Khairuddin. Dan Khairuddin sudah pasti akan menyampaikannya kepada Tun Dr. Mahathir. Dalam erti kata lain, kita punya grup WhatsApp pun tak selamat. Kita punya mesyuarat MT ni ada orang yang mempunyai kemungkinan menjadi tali barut kepada musuh kita. Barwa. Kita tak sedap lah panggil Barwa kan. Sama standard kita dengan dia kan. Tetapi dia mempunyai tendensi kebarangkalian untuk memberikan, menyalurkan maklumat kepada Tun Dr. Mahathir yang cita-cita dia memang nak membenam dan membunuh UMNO. Dan ini sangat bahaya. Saya harap besok mesyuarat MT kita buat satu keputusan. Setidak-tidaknya kita kena keluarkan dia daripada grup WhatsApp MT ni. Saya besok mungkin saya akan membuat cadangan ni. Sebab parti tak nak layan dia ni. Kita tak nak bagi, tak nak pecat dia. Sebab dia shock kalau dia pecat. Sebab bila dia dipecat, dia boleh play victim. Dia boleh play victim. Dan dia akan jadi hero. Konon-kononnya dia ni dipecat kerana dia tidak bersetuju UMNO kerjasama dengan DAP. Jadi dia boleh jual diri dia dengan Perikatan Nasional macam penjaja-penjaja lain macam Anwar Musa, Syahidan Kasim. Kita tak nak bagi dia privilege tu. Kita nak dia jadi kokang mati beragan. Biar dia tergantung. Tetapi bahayalah. Bahaya. Sebab maklumat-maklumat akan bocor pada musuh. Okey, silakan. Okey tu. Saya nampak Hisham Jalil punya game ni kan, dia lebih kepada orang kata politik ultra Melayu dan sebagainya. Adakah ianya masih relevan? Saya nak beritahu pada Hisham Jalil,
UMNO perintah 61 tahun. UMNO kekal berkuasa 61 tahun. Kerana UMNO ketika itu mendapat dukungan bukan Melayu tau. Bukan kerana UMNO wujudkan kerajaan Bumiputera. Kena terima hakikat bahawa kita ni tak sampai 70% pun Bumiputera kat Malaysia ni. Masih ada lebih 30% bukan Bumiputera. Kita tak mungkin boleh bentuk kerajaan secara bersendirian dan stabil. Bentuk kerajaan secara bersendirian possible. Kalau semua wakil rakyat Melayu ni bersatu, kita boleh bentuk kerajaan secara bersendirian. Tetapi ianya akan jadi kerajaan yang tidak stabil, macam mana apa yang berlaku dalam tempoh penggal yang lepas. Sekejap jadi Perdana Menteri, hanya ada 126 orang. Bungkus Mahathir. Sekejap jadi Perdana Menteri, hanya ada 114 orang. Bungkus Muhyiddin. Sekejap jadi Perdana Menteri, hanya ada 114 orang. Akhirnya Ismail Sabri terpaksa tunduk dengan desakan-desakan untuk bubarkan pilihan raya. It's not going to be a stable government. Bila kerajaan tak stabil, pelabur lari, peluang pekerjaan hilang, kadar pengangguran meningkat, pertumbuhan ekonomi menguncup, akhirnya banyak masalah lain akan berlaku. Keadaan ekonomi akan lebih teruk, hidup rakyat akan lebih terjejas, beban hutang rakyat tanggung akan bertambah. Akhirnya apa akan berlaku pada negara kita? Kita hari 61 tahun BN memerintah ni, kita ketika itu memerintah bersama rakan-rakan BN yang mendapat sokongan masyarakat bukan Melayu sama. MCA pada ketika itu menyumbang banyak kerusi. MIC menyumbang banyak kerusi. Gerakan menyumbang banyak kerusi. Itu sebab kerajaan BN stabil. Hari ini yang menyebabkan kita mempunyai kerajaan yang stabil ada 152 orang. Suka tak suka kita kena terima hakikat bahawa kerana kerajaan hari ini mendapat dukungan sebahagian daripada orang Melayu dan sebahagian juga daripada bukan Melayu. Dan kelebihan hari ini yang menyebabkan kita boleh ada 152 kursi walaupun sokongan orang Melayu kita hanya lebih kurang separuh. Kita tak boleh kira apa yang berlaku di Pantai Timur. Pantai Timur Kemaman betul 2/3 orang Melayu di sana nakkan PAS. Tetapi keputusan seluruh Malaysia tak boleh kira macam tu. Kena kira berapa undi yang BN dapat daripada orang Melayu, berapa undi yang PH dapat daripada orang Melayu. Dan ini lebih kurang separuh. Separuh daripadanya masih bersama dengan kerajaan perpaduan. Dan lagi lama kerajaan ini memerintah, lagi lama orang tengok bahawa okey. Bila DAP bersama dengan kita, dengan UMNO, dengan PKR, dengan Amanah berada dalam kerajaan, tak ada masalah. Maka lambat laun jumlah orang Melayu yang yakin ini akan bertambah. Macam Tok Mak Hassan cakap, nak yakinkan orang Melayu memang sukar, tetapi tidak mustahil. Kita sebagai pimpinan UMNO sewajarnya kita memainkan peranan meyakinkan orang Melayu untuk bekerjasama dengan rakan baru bukan Melayu kita ni. Bukan kita tak pernah berkawan dengan rakan bukan Melayu. Kita pernah berkawan dengan MCA. Kita pernah berkawan dengan gerakan. Kita pernah berkawan dengan MIC. Tak ada masalah. Kenapa hari ini kita tak boleh berkawan dengan rakan bukan Melayu daripada DAP? Kita kena terima hakikat. Mereka mendapat sokongan 98%. 97-98% daripada rakan-rakan bukan Melayu. They managed to garner full support. Bukan majority tau. Ini full support. Nearly 100%. Nak tolak macam mana? Pakai otak lah. Nak tolak macam mana? Dalam keadaan orang Melayu dah berpecah belah dibuat oleh Mahathir ni. Hari ni kau boleh bersekongkol dengan Mahathir. Bila orang Melayu dah berpecah belah, hanya orang Melayu, segmen orang Melayu yang boleh mendapat sokongan daripada bukan Melayu sama, boleh mentadbir secara
stabil. Dan ini dah terbukti hari ini. Cuba kalau itu hari sekata 15 orang yang Muhyiddin dapat tu. It's not going to be a stable government. Betul lah ramai bumi putera dalam kerajaan. Tetapi adakah ianya stabil? Dah terbukti tak stabil. Kalau sebelum pilihan raya 2022, UMNO pernah tarik sokongan terhadap Muhyiddin Yassin. Bila 8 orang tarik sokongan terhadap Muhyiddin tumbang. Apa jaminan benda tu tak berlaku balik? Tambahan pula dengan sikap attitude Muhyiddin yang khianat kepada kita. Tikam belakang kawan-kawan yang mengangkat dia menjadi Perdana Menteri. Cuba nak menganiaya Datuk Seri Najib dan Datuk Seri Zahid. Takkan kita nak bagi peluang lagi sekali? Bodohlah kita. Hisham patut fikir benda ni. Sebagai seorang yang cerita yang dia ni pakar ekonomi. Bijak pandai. Bijak pandai. Takkanlah bebal sangat nak biarkan negara ni berada dalam keadaan tidak stabil, ekonomi jahanam. Negara ni akan runtuh. Bila negara ni runtuh, yang paling teruk terbebani lah orang Melayu. Kerana orang Melayu hampir 70% rakyat negara ni. Takkan ni dia tak boleh fikir? Ini dia kena faham. Kalau dia cakap dia ni pejuang Melayu lah. Kalau dia duk ulang nak kerajaan Bumi Putera, kerajaan Bumi Putera, kerajaan Bumi Putera ni, hancur negara kita. Sebab akhirnya bila bentuk kerajaan, ada je sebarang ancaman daripada parti-parti ataupun 2-3 orang. 3 orang cukup. 3 orang tarik diri bungkus kerajaan. Maka bila-bila masa negara ni boleh ada darurat lagi sekali. Boleh ada lockdown lagi sekali. Dan bila lockdown ni, bila darurat ni, mereka boleh belanjakan duit negara, macam mana mereka melaksanakan skandal jana wibawa, macam mana mereka boleh naikkan judi daripada 8 kali jadi 22 kali, ambil duit toke-toke judi ni. Takkan Hisham Jalil nak melihat benda ni berlaku lagi pada negara kita? Itu sebab saya minta rakyat Malaysia ni jangan terpedaya dengan tipu helah manusia macam ni. Cukup bahaya, licik. Di depan dia bermuka-muka menampakkan kononnya dia bersama dengan Datuk Seri Najib. Di belakang dia bersekongkol dengan Tun Dr. Mahathir. Dan dia suruh orang UMNO ni kerjasama dengan Perikatan Nasional. Takkan kita tak boleh baca di mana kedudukan dia sebenarnya? It's not with us. Kalau dia ni seorang yang bermaruah, letak jawatan secara terhormat, sertai Perikatan Nasional. Dah dia tak boleh kerjasama dengan DAP, okey, sertai Perikatan Nasional. Dia tak boleh kata ahli akar umbi mana? Kalau ahli akar umbi mahukan UMNO bersama dengan Perikatan Nasional, campaign manager yang nakkan supaya pertandingan presiden dan timbalan berlaku, bukan calang-calang orang lulusan Oxford, gagal. Lebih 95%, lebih 95% perwakilan nak Datuk Zahid dan Datuk Seri Muhammad Hassan menang tanpa bertanding jawatan presiden. Sedangkan semua ahli UMNO tahu inilah 2 orang yang telah mencadangkan supaya kita bekerjasama dengan PH. Kalau misalnya ahli akar umbi tak setuju dengan pandangan Datuk Zahid, kita kena kerjasama dengan PH. Dengan keputusan MT, kita kena kerjasama dengan PH. Maka 2 orang ni tak boleh menang tanpa bertanding dengan sokongan lebih 95%. Pakai otak lah sebelum cakap. Di mana datang logiknya? Orang lain dia boleh tipu dengan cerita akar umbi dia. Tapi ini keputusan Perhimpunan Agung UMNO. Nak tipu macam mana? Okey. Begitu. Kita saya baca detail sikit lagi dekat sini lah. Ahli Majlis MKT UMNO mendakwa ada segelintir pemimpin parti itu bertindak lebih
DAP daripada DAP dengan mempromosikan parti COVID itu secara berlebihan sehingga menimbulkan kurang senang dalam kalangan akar umbi. Sebab kekalahan kita di Parti Kemaman, ada beberapa orang yang mempromosikan DAP dalam UMNO. Cukup-cukuplah jadi penjilat DAP. Janganlah bila kepentingan DAP terugat kamu yang koyak lebih. Tapi itulah nampaknya masa menang dekat Pelangai tak ada pula dia ulas kan. Dia ni kita tengok Isham ni ulas ke negatif, dia tak pernah ulas ke positif. Kalau nak ikut dekat Pelangai 70% orang Melayu kena macam mana boleh menang kalau betul lah semua orang Melayu menyokong PN ni. Tuan-tuan, mari terus menyokong kerjaan Puan dan PMN Ibrahim. Assalamualaikum.